Boleh siapa seorang wakil untuk baca doa belajar kita hari ni? Ni dua-dua grup A dan B lah sepatutnya ada di sini ni. 57. Oh, ramai lagi. Okey. Wakil seorang untuk baca doa. Tolong cepat sikit. Tadi saya okey, sila. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Jazakallah Fakhrul Razi. Jadi alhamdulillah untuk hari ini ialah kelas kita yang ketiga lah. Jadi Ustazah hari ini sebab saya nampak macam banyak lagi benda yang sentuh di sini. Sama ada kita sempat habiskan di sini, kalau tak sempat saya akan sambung di Telegram. Okey. Jadi yang ini agak penting lah sebab minggu depan ni dah ada kalau ikutnya kuis pertama atau ujian pertama lah untuk Nahu ni. Yang kedua kita lepas belajar soraf nanti insyaAllah. Ni sebab kita selesai hal, jadi tajuk yang akan masuk hal sahajalah. Okey, jadi Ustazah share dululah supaya mudah sikit nak merujuk bagi yang mungkin tak ada buku ataupun sama-sama lah daripada takkan nak tengok muka Ustazah je kan. Kita tengok buku Okey, kejap Ustazah share. Share. Cuba tengok kat mana. Ada lagi yang belum masuk ni. Okey. Jadi hari ini kita akan masuk kepada tajuk Amilul Hal wa Sahibuha. Sahibuha. Jadi tolong bagi perhatianlah. Ustazah akan cuba lajukan sikit. Okey. Jadi banyak dah benda kita belajar tentang hal ni. Hari itu kita belajar jenis hal tu apa benda kan. Isim fa'il, iaitu mustaqat kan. Syarat-syarat dia semua dah ada. Jadi kita sambung hari ini untuk tajuk Amilul Hal wa Sahibuha. Apa maksud Amilul Hal? Amil ni ialah yang memberi kesan atau yang menyebabkan sesuatu perkataan di dalam ayat itu menjadi sesuatu berada pada mauqif tertentu. Contohnya jadi amil. Siapa yang menyebabkan dia jadi amil? Apa dia yang menyebabkan dia jadi amil kat situ? Dia menjadi fa'il dalam ayat tu. Kalau kita kata, oh ini maf'ulun bih. Apa yang menyebabkan perkataan tu jadi maf'ulun bih? Ini majrur. Apa yang menyebabkan perkataan isim tu menjadi majrur? Ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur. Apa yang menyebabkan perkataan tu menjadi mudhaf ilaih majrur? Okey. Apa yang menyebabkan dia jadi marfu', mansub, majrur atau majzum? Gitulah, senang. Okey, bukan setakat jadi mauqif saja. Hukum je tadi tu. Okey. Jadi amilul hal yang menyebabkan hal menjadi mansub tu apa? Itu maksud dia. Apa yang menyebabkan hal jadi mansub? Okey. Dan sahibuha, hal tu untuk siapa? Siapa tuan dia? Tuan hal tadi. Okey. Jadi tahtajul hal ila amil sahib. Fa'amiluha ma taqaddama. Ma taqaddama. Takut salah. Betul kan? Hari ni amilul hal kan? Betul tak? Betul kan? Okey. Okey, tahtajul hal ila amilin wa sahibin. Dia kata, bila dalam ayat itu ada hal, maka hal ini dia perlu kepada amil yang menjadikan dia hal mansubah. Dan dia perlu kepada sahib. Hal dia tu menerangkan siapa atau apa. Itu sahib dia. Fa'amiluha ma taqaddama 'alaiha min fi'lin aw shibhihi aw ma'nahu. Jadi, hal amil yang menasabkan hal ini ialah apa-apa yang berada di hadapan, maksudnya sebelum hal tadi. Di depan maksudnya yang datang sebelum hal, sama ada dia adalah fi'il ataupun syibih fi'il ataupun maknanya makna fi'il. Dia bukan fi'il tetapi dia ada makna fi'il. Dia bukan fi'il tapi dia syibih fi'il. Kita tengok apa maksud dia. Fal fi'lu nahwu tala'at asy-syamsu safiyatan. Jadi di dalam contoh ini kita ada fi'il tala'a. Kan tala'at sebab asyamsu muannas maka kena ada ta'nis sakinah, alamat kata yang fa'il ni muannas. Tala'at, okey, itu adalah amil yang merupakan fi'il. Di sini fi'il madhi. Safiyatan itu adalah hal. Jadi safiyah ni siapa? Hal siapa ni? Hal kepada apa ni?
menerangkan terang bersinar terjelas ni apa dia? Asyams. Jadi syams ni sahib dia. Jadi fokus kita kepada tala'at, iaitu amil yang menasabkan safiyah di sini ialah fa'il. Fi'lun. Fa'il. Okey. Itu jelas. Wal muradu bi syibhil fi'li, ni syibhihi ni syibhil fi'li. Yang dimaksudkan dengan syibh fi'il ni apa? Saya besarkan lagi lah. Yang dimaksudkan dengan syibh fi'il ini ialah sifat. As-sifat mustaqqah minal fi'li. Iaitu sifat-sifat, iaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah tu. Yang saya dah sebut selalu-selalu tu. Nah, itulah yang dimaksudkan syibh fi'il. Okey. Sebab kenapa? Kerana dia ada makna fi'il tadi. Kan? Okey. Nahu ma musafirun khalilun masyian. Okey. Ma musafirun. Itu adalah musafir khalilun. Siapa yang musafir? Khalil, kan? Okey. Khalil ni sebenarnya kalau segi i'rab dia adalah fa'il kepada musafirun. Sebab yang bermusafir itu Khalil. Yang sekarang ni masyian di sini adalah hal. Ada hal. Hal ini mansub. Apakah yang menasabkan hal di sini? Apakah yang menasabkan hal di sini? Perkataan mana yang menasabkan hal? Siapa boleh jawab? Ni mustaqqah ni. Mana mustaqqah di sini? Mustaqqah. Kalimah mustaqqah. Khalil ke musafir? Musafir. Ya, ahsan. Ahsan. Musafir. Berarti musafir ini iaitu ismul fa'il. Dia diambil daripada fi'il safara, yusafiru. Okey. Musafaratan wa sifaran fahuwa musafirun. Jadi musafir ini adalah sifat yang mustaqqah daripada fi'il safara. Dan dialah yang dimasukkan dengan syibih fi'il. Sebab dia bukan fi'il. Kita tak guna di sini safara khalilun. Tapi kita kata musafirun. Ma musafirun khalilun masyian. Jadi di sini masyian adalah hal. Hal ini menerangkan keadaan Khalil iaitu fa'il. Yang menasabkan masyian ialah musafir. Syibih fi'il. Okey, jelas Okay. Wal muradu bi ma'na al-fi'li tis'atu asya'. Okey. Dia bukan fi'il, dia bukan syibih fi'il tetapi dia mempunyai makna fi'il. Dia mempunyai makna fi'il. Okey. Okey, tengok di sini. Dia bukan mustaqqat bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musyabbahah, sifat mubalaghah, bukan. Okey, tetapi dia ada makna fi'il. Al-awwal yang pertama ismul fi'li. Isim fi'il ni kamu biasa dengar dah saya rasa. Isim fi'il dia sebenarnya dia perkataan tu isim tetapi dia ada makna fi'il. Sama macam sah. Sah di sini maknanya uskut. Uskut. Jadi sah isim. Kenapa dia tak menjadi fi'il? Sebab dia makna uskut kerana dia tidak boleh menerima alamat fi'il. Kita tak boleh kata sahat. Contohnya masuk tak taknis, tak boleh. Sahta tak ada masuk isim fa'il masuk Allahumma salli dhamir anta kan dhamir ta tadi sebagai dhamir rafa' tadi. Sahta tak boleh, sahti sahtu tak boleh. Jadi dia tak boleh menerima alamat fi'il. Dia tak boleh qada sah, tak boleh juga. Kan? Jadi kerana dia tidak boleh menerima alamat fi'il tetapi dia ada makna fi'il. Sebab itu dia dipanggil isim fi'il. Okay. Jadi sah maknanya uskut. Uskut. Soalan ni kita kata uskut sakitan. Wa nazali musri'an. Jadi di sini halnya adalah sakitan dan musri'an. Dan amil yang menasabkan dia adalah sah. Dan nazali. Okey, itu. Baik, yang kedua ismul isyarah. Ismul isyarah. Isim isyarah. Sebab isim isyarah ni dia ada makna isyarat. Asyara yushiru isyarah. Kan? Okey. Hadza Khalidun muqbilan. Okey, jadi dalam contoh ini, okey, hadza ni adalah kali i'rabnya dia mubtada kan? Fi mahalli raf'in mubtada ni. Khalidun jadi apa? Khalidun jadi apa? Khabar. Khabar, tab'an. Okey, khabar. Muqbilan? Yang kita dah belajar ni, muqbilan jadi apa? Hal. Kan isim nakirah mansub dia menerangkan keadaan siapa? Keadaan hadza ke keadaan Khalid di sini? Khalid. Khalid. Itu menerangkan keadaan khabar. Jadi
Muqbilan ini adalah hal, Khalid adalah sahibul hal, dan hadha ini yang menasabkan muqbilan. Ini amilnya ni hadha isim isyarah. Okey. Firman Allah Ta'ala wa hadha ba'li syaikha. Hadha ba'li. Syaikha. Jadi hadha ni menasabkan syaikha. Fatilka buyutuhum khawiyah. Tilka ni isim isyarah, dia menasabkan khawiyah. Okey. Syaikhan hal kepada ba'li. Khawiyah hal kepada buyut. Rumah yang roboh semua kan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Jadi ummah ini dikira hal-hal ni dalam keadaan dia apa? Ni bukan isim mustaq lah ni. Okey, jadi hadhihi menasabkan ummah. Okey. Okey, seterusnya adawat tashbih. Adawat tashbih. Ka'anna di sini ya. Ka'anna Khalidan muqbilan asadun. Ka'anna Khalidan muqbilan asadun. Okey, kita ada dua isim mansub kat sini. Saya nak tanya, mana satu hal? Cepat, mana hal kat sini? Khalidan ke muqbilan? Muqbilan. Muqbilan. Okey, kenapa? Khalidan ni jadi apa? Dalam ayat ni, ka'anna Khalidan muqbilan asadun. Cepat. Belajar dah ni. Ka'anna. Isim inna. Isim kana. Ka'anna. Isim inna. Ahsanti. Isim ka'anna. Tu ingat dah tu. Bagus. Isim ka'anna. Mana khabar ka'anna? Mana khabar ka'anna? Asadun. Asadun. Ahsanti. Jadi, sekarang muqbilan ni, dia adalah hal. Yang menasabkannya ialah ka'anna. Adawat tashbih. Ada tashbih kat sini. Dan mana sahibul hal? Muqbilan ni siapa? Asad ke Khalid? Khalidan. Khalidan. Jadi sahibul halnya di sini adalah isim ka'anna. Khalidan. Okey. Okey, syair tak apa, kita tinggal lah. Biasanya syair kita tak ambil untuk apa? Ujian ke apa semua. Tapi syahid dia kat sini lah, ratban wa yabisan. Ni ka'anna ni menasabkan ratban. Okey, yang keempat adawatut tamanni wa taraji. Ini makna berharap. Berharap. Okey. Nahu laita surura daiman indana. Ni laita ni adawat apa? Tamanni, berharap. Taraji rajak la'allaka ni, la'alla. Okey, ni laita. Laita ni dia adalah huruf tamanni, dia menasabkan daiman. Daiman di sini adalah hal. Okey. Dan hal ini hal kepada apa? Mana sahibul hal? Daiman ni. Sentiasa je. Dalam keadaan sentiasa ada, sentiasa berlaku. Berterusan. Apa? Cepat. Faham makna kan? Laita surura daiman indana. Daiman ni cerita siapa hal dia? Sahibnya mana? Cepat-cepat jawab belakang. Jangan duk dengar saja. Itu yang mengantuk lah, apalah, tak faham lah. Cepat fikir. Surura. As-surura, tab'an. Dalam kelas ni ada Liana seorang katnya kot. Jawab. Salah tak apa, bukan saya nak marah pun. Okey, bagus. Jadi daiman ni hal, as-surur adalah dia punya sahibul hal. Nahu la'allaka mudda'iyan ala haqqin. Okey, mudda'i. Kamu ni sebagai orang yang mendakwa berada dalam kebenaran. Okey. La'allaka, jadi la'alla ni huruf taraji, dia menasabkan mudda'iyan. Dia punya sahibul hal ialah kaf ni. Anta. Adawatul istifham. Okey, adawatul istifham juga boleh menasabkan hal. Ma sya'nuka waqifan? Kenapa awak ni duduk berdiri ni? Kan? Okey, di sini ma istifhamiah ni dia menasabkan waqifan. Waqifan ni adalah hal, dia menerangkan kaf. Anta. Okey. Ma laka muntaliqan. Ma sama juga. Ma isim istifham, muntaliqan adalah sahibul hal. Jadi ma istifhamilah yang menasabkan, ma istifhamiah ni menasabkan muntaliqan.
Okey. Kaifa anta qa'iman? Kan ini kaifa, bagaimana keadaan awak ini? Bagaimana awak ni dalam keadaan berdiri? Okey ke? Tak okey ke? Macam tu. Okey, jadi kaifa ni isim istifham yang menasabkan qa'iman. Ini amil, amil. Anta ini sahibul hal dia. Okey. Kemudian ini contoh lagi, ambillah semua ya. Okey, di sini kaifa bi Zuhairin ra'isan, sama juga ra'isan dinasabkan oleh kaifa. Kami dari kata fama lahum an tadhkirati mu'ridin juga ni. Ma ni menasabkan mu'ridin. Okey. Baik. Yang keenam harfut tanbih. Huruf tanbih ni macam kita bagi ingatan, kejutkan dia sikit. Ha huwa dha al-badru tali'an. Ha huwa dhal badru tali'an. Ini dia bulan telah terbit. Tengok tu masalahnya gitulah. Jadi ha ni tanbih. Okey, macam duk alik tu ha. Kita sebut ha tu jadi terkejut kita sedarlah. Okey. Huwa dhal badru tali'an. Jadi tali'an ini adalah hal bulan dalam keadaan tengok tu bulan tu dalam keadaan dia sedang naik. Nampak dah bulan naik. Okey. Jadi ha ini harfut tanbih, dialah yang menasabkan tali'an menjadi hal. Jar majrur al-farasu laka wahdaka. Jadi laka ni menasabkan wahdak. Wahdak ni adalah hal. Keadaan awak tu seorang-seorang awak saja. Ini. Jadi bagi syibih jumlah ni dia ada takdir. Biasanya takdir kain. Jadi kain itulah sebenarnya yang ikutnya lah. Tetapi ayat mudahnya jar majrur ni laka ni yang menasabkan wahdaka. Jar majrur ni menasabkan wahdaka. Okey. Jadi al-farasu ni mubtada lah. Okey, yang ni khabar dia. Az-zarf. Zarf juga boleh menasabkan hal. Ladaina al-haqqu khaffaqan liwa'uhu. Liwa'uhu. Jadi di sini ladaina ni adalah zaraf. Di sisi kita. Kita ni ada. Al-haqqu, kebenaran. Jadi khaffaqan ni adalah apa tu dia punya hal. Dalam keadaan hak tu khafaqan liwa maksudnya terserlah lah. Macam nak kata khafaq ni macam kibar gitu. Kan? Benderanya, betul? Bendera panji berkibar. Keadaan panji berkibar. Itulah berkibaran panji. Jadi lada ni dia adalah amil, iaitu zaraf yang menasabkan khafaqan. Okay. Harfun nida. Harfun nida juga boleh menjadi amil yang menasabkan hal. Contoh sini ya ayyuhar rabu mubkiyan bisahati. Jadi mubkiyan. Jadi di sini huruf nida adalah amil yang menasabkan mubkiyan. Okay. Di sini adalah hal. Wa sahibul hal. Habis. Ada 9 tadi. Kita kena ingat yang utama adalah fi'il. Yang kedua syibih fi'il iaitu mustaqqat. Yang ketiga ialah yang ada makna fi'il. Dia bukan fi'il, bukan mustaqqat, bukan, tetapi dia ada makna fi'il. Itu isim fi'il, isim isyarah, ada buat tashbih, ada buat tamani taraji, ada istifham, mustanbih, huruf jar majrur, zaraf, huruf nida. 9 semua. Okey. Yang ini penting. Wa sahibul hal. Apa dia sahibul hal? Kalau orang tanya, ma huwa sahibul hal? Ma kanat al-hal wasfan lahu fil ma'na. Iaitu yang hal itu menjadi sifat baginya dari segi makna. Kalau kita faham makna, sebenarnya hal itu adalah sifat kepada dia, kepada sahibul hal. Kalaulah hal itu mensifatkan dia, berarti dialah sahibul hal. Benda itu atau orang itulah menjadi sahibul hal. Tengok hal tu dia menyifatkan apa? Dari sudut maknanya. Sudut maknanya. Okay. Fa'idha qulta raja'al jundu zafiran. Nampak? Jadi zafir keadaan menang. Kan kita menang lah, senang. Okey. Menang ni menerangkan sifat siapa? Hal lah sebenarnya. Hal kepada siapa? Di sini dia menerangkan hal kepada siapa? Al-jundu. Okey, bagus. Ahsantum. Al-jundu. Al-jundu, tentera tu. Tentera tu pulang dalam keadaan dia telah menang. Okey. Jadi zafiran menerangkan al-jundu, berarti al-jundu adalah sahibul hal.
Dalam ayat ini al-jundu tu kita i'rab jadi apa? Raja'a al-jundu Fa'il. 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 Nanti dia mari soalan a'rib. Dia suruh i'rab a'rib al-jumlah i'raban tamman. Dia suruh i'rab semua. Dia tak suruh i'rab hal sahaja. Jadi kena tahu tu. Okey. Fa sahibul hal huwa al-jundu wa 'amiluha huwa raja'a. Ini dia sebut semua komponen dia. Raja'a amil, al-jundu sahib, zafiran hal. Okey. Aslu fi sahibiha yang ni okey. Wal aslu fi sahibi an yakuna ma'rifah. Okey. Jadi poin dia nak cerita kat sini macam mana sifat macam mana syarat ataupun apakah sepatutnya hal itu. Jadi dia kata asalnya bukan hal, sahibul hal, afwan. Sahibul hal ni sepatutnya pada asasnya dia kena makrifah. Macam contoh-contoh kita tengok tadi kan. Contoh ni tengok. Kan? Di sini. Sahibul hal al-jundu. Al-jundu ada alif lam berarti dia makrifah. Kan? Jadi itu yang basic dia. Banyak contoh-contoh sebelum ni pun. Al-badru, al-badru. Nampak? Tali'an, al-badru makrifah. Okey. Boleh lagi. Al-haqqu pun. Okey, apa lagi? Contoh-contoh yang ada ni semuanya makrifah lah. Okey. Jadi dia kata basicnya, asasnya, dasarnya hal kena adalah sahibul hal kenalah makrifah. Okey. Tetapi waqad yakunu nakira. Ada masa juga dia sahibul hal ni datang dalam bentuk nakira. Tetapi kena ada kena memenuhi syarat-syarat tertentu. Bi ahadi arba'ati syurut. Dengan salah satu syarat. Dia mesti memenuhi salah satu syarat ni kalau sahibul hal tu nak datang dalam bentuk nakira. Awalan an yata'akhkhara anha. Okey. Syarat yang pertama, sahibul hal kena duduk belakang selepas hal. Sahibul hal kalau nak datang dalam bentuk nakirah kena terletak selepas hal. Contoh, ja'ani musri'an mustanjidun fa'anjadtuhu. Okey. Sekarang kita ada jumlah ni bermula dengan fi'il. Berarti kita ada jumlah apa? Ismiyah ke fi'liyah? Cepat-cepat. Jumlah ismiyah ke fi'liyah? Fi'liyah. Ya. Okey, bila jumlah fi'liyah kita kena ada apa? Komponen dia. Rukun dia. Rukun dia. Sebelum maf'ulun bih. Fa'il. Dia kena ada fa'il dulu. Okey tu. Mesti ada fa'il. Mesti ada fa'il. Kalau fi'il kan. Kalau dia bukan fi'il naqis lah. Kana akhawat wa kana akhawatuha kan ada. Okey, kadang-kadang fi'il dia tak cukup. Kena ada maf'ulun bih. Kalau apa tu dia tu fi'il muta'addi kan. Okey. Ja'ani musri'an mustanjidun. Datang kepada saya, datang kat saya ni soalnya saya kena, orang datang kat saya kena lah. Di sini soalan begitu. Jadi ya ni dia adalah, segi i'rabnya dia adalah maf'ul bih muqaddam. Okey. Sekarang ja'ani musri'an mustanjid. Mustanjid dia orang yang memohon pertolongan lah. Musri'an, apa makna musri'an? Sari'un. Apa makna musri'an? Asra'a yusri'u. Dengan pantas. Dengan pantas, datang dengan laju, dengan segera, pantas. Okey. Mustanjidun. Okey, kita ada ja'ani, kita ada ya ni dan kita ada mustanjid. Dua-dua ni berkemungkinan menjadi sahibul hal. Cumanya musri'an ni dia menerangkan siapa? Hal siapa ni kat sini? Mustanjidun. Ahsanti. Dia menerangkan keadaan mustanjid. Orang yang nak minta tolong tu mari tu. Laju je. Kan? Jadi musri'an ni dia adalah hal. Baik. Kita tengok mustanjidun ni dia adalah sahibul hal. Bila nanti kata itu artinya mustanjidun ni sahibul hal. Tetapi di sini dia datang dalam bentuk nakirah ke makrifah? Nakirah. Nakirah kan? Jadi dia datang dalam bentuk nakirah dan dia bukan isim alam. Jadi dalam ayat ni, okey, betul tak ayat ni? Okey, nanti mungkin dia akan suruh pilih ayat yang betul. Dia bagi ayat yang memenuhi syarat dan ayat yang tak memenuhi syarat. Dia suruh pilih ayat yang betul. Atau suruh pilih ayat yang salah. Itu cara dia nak menguji kefahaman. Okey. Jadi ja'ani musri'an mustanjidun fa'anjadtuhu. Jadi ayat ini betul
Sahih. Kenapa? Kerana walaupun sahibul hal datang dalam bentuk nakirah tetapi dia terletak mutaakhir anil hal. Dia terletak selepas hal. Ja'ani musri'an mustanjidun. Jadi kerana hal duduk dulu, lepas tu baru datang sahibul hal dan sahibul hal datang dalam bentuk nakirah, maka ini penggunaan yang betul. Faham? Okey. Yang salah macam mana? Kalau dia kata ja'ani mustanjidun musri'an. Tak boleh. Ikut tata bahasa Arab, itu adalah salah. Kenapa? Kerana mustanjidun datang dalam bentuk nakirah dan di depan hal. Ja'ani mustanjidun musri'an fa'anjadtuhu. Maka kalau ayat macam tu, salah. Kenapa? Kerana sahibul hal datang bentuk nakirah tetapi duduk yataqaddam. Yataqaddam alal hal. Contoh yang kita buat kedua tu, dia duduk di depan hal. Maka itu adalah salah kerana tidak memenuhi syarat ini. Okey. Kerana dia hal dan datang di depan. Dia sahibul hal yang nakirah dan datang sebelum atau terletak sebelum ja'ani mustanjidun musri'an. Itu salah. Ini qal syair, tak apalah, kita tak nak pegang syair lah. Limaita muhishan talalun. Okey. Okey, jadi di sini talal ni lah. Talal sahibul hal, muhishan tu hal. Dia datang nakirah boleh kerana muhishan kerana muhishan duduk dulu, hal duduk dulu. Sahibul hal datang kemudian. Okey. Ni pun sama juga. Tak apa, kita tak ambil lah syair untuk jadi contoh tak ada. Okey. Waqulu ghairin sama juga. An yasbiqahu, yang kedua cepat Yang kedua an yasbiqahu nafyun au nahyun au istifham. Okey. Cara yang kedua, okey. Kalau nak jadi sahibul hal yang nakirah, kena ada nafi atau nahi atau istifham dulu. Ada huruf nahi ke, huruf nafi ke, huruf istifham dulu ke atau isim istifham dulu ke, boleh. Boleh. Kalau tidak, tak boleh. Di sini ada nafi dulu. Isim pun tak apa. Ma fil madrasati min tilmid. Okey. Ma fil madrasati min tilmid. Itu adalah isim nafi. Nafi ya. Ma ni, ma nafiyah. Okey. Di sini, mana kita punya hal? Mana kita punya hal? Kasulan. Okey. Kasulan ni hal. Mana sahibul hal? Cepat. Tilmiz. Tu laju sikit. Tilmiz. Naam, ahsantum. Nampak faham tu? Kan? Jadi kasul ni dia menerangkan pelajar. Sifat ni sifat pelajar. Dia menerangkan keadaan pelajar. Jadi pelajarlah sahibul hal. Okey, tetapi apa kekurangan tilmiz kat sini? Yang tak memenuhi syarat asal. Tak. Dia datang dalam bentuk nakirah. Dia datang dalam bentuk nakirah. Okey. Tetapi ayatnya betul. Walaupun datang dulu. Tadi kita kata tak boleh. Kena datang kemudian kan. Kalau dia nakirah. Kenapa boleh pula? Dalam ayat ni betul pula Ustazah. Kenapa? Kerana dia didahului oleh nafi. Nafiyah. Isim huruf nafi atau isim nafi kat sini. Ma nafiyah. Okey. Kerana ma di sini ada, maka ma ni makna nafi, maka tilmiz ini walaupun dia nakirah, penggunaan dia dalam ayat ini betul. Kenapa? Kerana didahului oleh nafi kat sini. Okey. Itu satu contoh. Ma ja'ani ahadun illa rakiban. Sama juga. Ada nafi juga. Tak ada yang datang kepada saya melainkan dalam keadaan dia menunggang. Okey. Jadi ja'ani, ja'a ini dia punya fi'il, ahadun dia punya fa'il, rakiban dia punya hal. Tapi ahadun ni adalah sahibul hal. Dan sahibul hal ni datang dalam bentuk nakirah. Okey. Kenapa boleh kat sini? Kerana dia didahului oleh nafi. Walaupun dia tak duduk kemudian daripada rakiban. Macam tadi. Tilmiz ni tak duduk kemudian daripada kasulan. Boleh. Kenapa? Kerana didahului oleh nafi. Itu yang kedua. Okey. Ini firman Allah Ta'ala. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirin. Okey. Jadi ni qaryah Okey. Wathani ni illa laha munzirin. Laha munzirin. Okey. Kemudian wathanahu yang thani kedua. Apa dia? La. Nahi pula. Tadi nafi, ni nahi pula. La yabghi imru'u ala mri'in mustashilan baghiyahu.
Okey. Di sini kita tengok la, jangan. Okey, jangan, dia beri. Imrun ala imri'in mustashilan baghiyahu. Baghi ni macam mana nak kata? Bura lah, melampau, gitulah. Kan, atas seseorang tu. Okey. Kalau ikut macam nak kata derhaka ke, maksudnya melampau lah tak? Jangan. Okey. Mustashilan baghiyahu. Okey. Mustashilan. Jadi mustashilan ni dia adalah hal kepada imru'un ni. Okey. Jadi kenapa boleh imru'un ni datang dalam bentuk nakirah, sahibul hal? Sedangkan syarat dia kena makrifah, boleh kerana di sini ada nafi. Ada nafi. Okey, jadi mustashilan hal, imru'un ni sahibul hal yang nakirah boleh kerana ada nahi. Bukan nafi ya, nahi. Okey, sama juga. La yarkanan ahadun, sama juga ni. Ahadun ilal ihjami yaumal wagha mutakhawifan. Saya sebut je lah walaupun kita tak guna bahasa ni untuk contoh soalan. Okey, jadi ini hal, ini sahibul hal yang nakirah. Kenapa boleh walaupun nakirah jadi sahibul hal? Kerana ini ada nahi, larangan. Okey. Yang ketiga ialah istifham. Aja'aka ahadun rakiban? Ni. Okey, nampak ahadun ini nakirah. Dia sahibul hal kepada hal rakiban. Okey. Kenapa boleh sahibul hal nakirah? Kerana di sini ada istifham, hamzah istifham. Huruf istifham ada di hadapan. Jadi yang kedua ni boleh kalau boleh sahibul hal nakirah jika didahului oleh nafi atau nahi atau istifham. Contoh-contoh dah ada sini ya. Okey. Ni sama juga. Okey. Aishun baqiyan. Aishun nakirah ada hal dan baqiyan sahibul hal. Okey, yang ketiga ayat takhassasa bi wasfin au idhafah. Okey. Yang ketiga dia nakirah tetapi dia menjadi mutakhassis. Nakirah ni makna dia umum, luas. Tapi mutakhassis ni maknanya telah disempitkan sikit. Okey. Cara nak sempitkan makna yang umum tu apa? Nak khususkan sikit. Nak khususkan sikit. Maksudnya contoh yang umum tu semua segala dalam dunia ni, tapi khususnya kita kata dah merangkumi 10% saja daripada yang ada dalam dunia ni. Itu maksudnya yatakhassas. Cara nak jadikan dia yatakhassas lebih sempit ni, lebih khusus ni dengan kita letakkan sifat. Kan? Kalau kita kata zamili talibun. Kan? Zamili talibun. Kawan saya adalah seorang pelajar. Umum. Maksudnya segala orang yang pelajar tu dalam dunia ni adalah kawan dia lah. Tapi kalau dia kata talibun mujtahidun, zamili talibun mujtahidun, dah jadi lebih khusus. Yang rajin, yang bersungguh-sungguh saja kawan saya. Yang malah bukan. Nampak tak? Itu makna mutakhassis. Jadi dia lebih dikhususkan. Jadi caranya ialah letak sifat. Okay. Ataupun idhafah, kita idhafahkan dia. Kenapa? Idhafah ni menerangkan lagi makna mudhaf. Idhafah ni menerangkan makna isim yang nakirah tadi. Okey. Fal awwalu nahwu ja'ani sadiqun hamimun. Nampak tak? Taliban ma'unati. Ja'ani sadiqun hamimun taliban ma'unati. Jadi di sini kita tengok sadiqun hamimun. Jadi taliban ni siapa? Hal kepada siapa? Cepat. Kena jawab ni supaya boleh faham ayat ni. Mana sahibul hal kepada taliban? Memohon bantuan, pertolongan. Taliban. Cepat. Mana sahibul hal kepada taliban? Siapa yang mohon pertolongan ni? Sadiqun hamimun. Sadiqun ni. Sadiqun ni. Iaitu fa'il di sini. Fa'il. Tetapi sahibul hal ni nakirah. Okey. Kenapa boleh guna nakirah di sini? Sah ayat ni betul kerana di sini ada hamimun sifat. Jadi dia telah menjadi mutakhassas, lebih khusus. Okey. Jadi yatakhassas. Jadi lebih khusus. Okey. Jadi di sini kalau kata ja'ani sadiqun taliban ma'unati, ikut syarat tidak boleh, salah. Kenapa? Kerana sadiqun sahibul hal nakirah. Kalau kita buang hamid boleh. Okey. Kenapa? Kerana dia datang sebelum daripada hal dalam bentuk nakirah. Sahibul hal nakirah, tak boleh. Kalau ja'ani taliban ma'unati sadiqun, itu boleh. Kita tak kemudian kan? Okey, tetapi di sini dia guna teknik
dengan letak sifat untuk membolehkan guna sahibul hal nakirah. Ja'ani sadiqun hamimun taliban ma'unati. Jadi hamimun sifat inilah menjadikan sadiqun ini sah sebagai sahibul hal dalam ayat ini. Maka ayat ini betul lah. Amin qaulu ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina. Jadi amrin kullu amrin saja tak boleh. Tapi amrin hakimin baru boleh. Okey, amran di sini dia jadi hal pada dia min indina. Baik. Jadi di sini boleh menjadi hal kepada nakirah. Kenapa? Kerana nakirah ini mausufah. Dia takhassas. Okey, ni pun sama jugalah. Ya Rabbana jaitu Nuhan wastanjaitu lahu fi Dah. Ya. Jadi sahib dia tu sadiqun hamimun ke kena tulis sadiqun saja? Mana? Kalau ikutnya sadiqun je. Sadiqun je. Tetapi di segi apa kena faham sahib tu dia sadiqun tu. Tetapi sadiqun hamim tu hamim ni sifat kepada sadiq. Kalau kamu i'rab pun sadiq ni fa'il, hamim ni adalah sifat. 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 Jadi kalau kamu jawab sadiqun pun boleh, tapi jawab sadiqun hamim pun tak salah lah. Okey. Mungkin untuk jawapan di sini sekarang tentang sahibul hal, jawab sadiqun hamimun tu mungkin lebih baik kerana nak menjelaskan bahawa sadiq ini sah menjadi hal kerana menjadi sahibul hal kerana dia ada sifat. Okey. Ustazah kalau ustazah jawab sadiqun pun tak apa dah. Okay. Sebab makna poin dia ialah fa'il adalah sahibul hal. Itu. Sebab kita belajar dah sahibul hal ni boleh fa'il, maf'ulun bih semua tu kan. Jadi kalau jawab sadiqun pun tak salah sebab dah betul. Kerana di sini dia adalah fa'il dan fa'il adalah sahibul hal. Boleh kita belajar. Okey. Okey, baik. Seterusnya yang kedua, marrat alaina. Marrat yang kedua ni maksudnya idhafah. Maksudnya contoh idhafah. Okey. Marrat alaina sittatu ayyamin syadidah. Okey, nampak di sini kalimah sittah ni. Sittah nakirah kan? Nakirah. Tetapi di sini dia telah diidhafahkan kepada perkataan ayyam. Perkataan ayyam. Jadi sittatu ayyamin syadidatan. Okey, jadi syadidah ni dia menerangkan kepada sittah tu sebenarnya. Okey, dari segi struktur ayat lah. Okey, jadi marrat iaitu sittah di sini adalah fa'il kepada fi'il marrat. Ini fi'ilnya marrah dan ini fa'ilnya. Dan syadidah ni adalah hal yang menerangkan fa'il sittah. Dan sittah ni nakirah tetapi boleh menjadi sahibul hal sah dalam ayat ni. Kenapa? Kerana dia dikhususkan dengan dijadikan lebih khusus dengan cara idhafah kepada ayyam. Maksudnya kamu kena faham yatakhassas ni maksudnya dia bukan sampai tahap makrifah. Dia tak sampai tahap makrifah. Sebab tu dia tadi mutakhassis saja. Kenapa? Kerana di sini ayyam adalah nakirah. Kalau belajar dalam bab idhafah nanti kita akan sentuh. Kalau idhafah ni dia akan jadi dua faedah. Satu mungkin menjadikan dia tu makrifah, satu yatakhassas saja, mutakhassis saja. Ini yang kita belajar ni dalam ni contoh ni. Kenapa? Kerana mudhaf ilaihnya nakirah. Jadi dia tak boleh jadi makrifah. Marat alaina sittatu ayyamin syadidah. Jadi syadidah ni adalah hal, sittah sahibul hal harus kerana dia ada mudhaf ilaih dalam datang dalam bentuk idhafah. Ini sama jugalah di arba'ati ayyamin sawa'an ini hal. Okey. Yang keempat antakunal hal ba'dahu jumlah maqrunah bil waw. Okey. Jadi dia kata hal itu datang dalam bentuk jumlah. Hal datang untuk jumlah. Jadi dia boleh sahibul halnya itu isim nakirah. Contoh au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Jadi wa hiya khawiyatun ala urushiha ni jumlah ini nanti kita akan belajar ke depan jangan belajar ke depan. Jadi saya tak nak terang panjang-panjang, nanti kita belajar. Jumlah ini okey, kita i'rab dululah mubtada'nya khabarnya kan. Hiya mubtada', khawiyah ini khabar semua. Okey, jumlah ismiyah ini dia adalah hal kepada qaryah. Okay. Jadi qaryah ini nakirah tetapi boleh menjadi sahibul hal. Kenapa? Kerana dia datang
Maksudnya hal dia ni datang dalam bentuk jumlah dan ada waw. Tu syarat dia. Jumlah tapi ada waw depannya. Nanti kita belajar tak mesti semua jumlah hal tu ada waw. Tak mesti. Bukan kamu tanya, dah semua jumlah hal ada waw ke Ustazah? Tak. Okay. Tetapi di sini kesnya sahibul hal nakirah. Sebab itu kena ada waw ini. Kalau dia ma'rifah tak perlu waw. Nanti kita akan belajar. Kalau dia ma'rifah tak perlu waw. Terus je jumlah. Okay. Jadi kenapa perlu waw? Kerana sahibul hal nakir. Jadi tak boleh kata marra ala qaryatin hiya khawiyatun ala urushiha. Tak boleh. Sebab kalau tak ada waw, dia tak akan jadi hal. Dia akan jadi benda lain. Dia i'rab jadi jumlah ni tak akan jadi hal kalau tak ada waw. Itu maksudnya. Jadi kenalah sahibul hal yang nakirah. Kalau dia nak jadi hal juga boleh dengan syarat halnya datang dalam bentuk jumlah tetapi didahului oleh waw, iaitu wawul hal. Kita panggil wawul hal. Jumlah menjadi hal dan didahului oleh waw. Barulah boleh sahibul hal datang dalam bentuk nakirah. Kalau tak ada waw, dia kena datang dalam bentuk ma'rifah. Itu lawan dia. Wa qad yakunu sahibul hal nakirah bila musawwiq. Kadang-kadang datang juga, ada juga berlaku sahibul hal tu nakirah tapi tidak ada salah satu daripada 4 tadi ni. Tak ada pun. Tak ada pun benda-benda yang mengharuskan. Okey. Tapi wa huwa qalilun. Tapi sikit sajalah. Sikit saja bentuk macam ni sikit. Okey, kalau ada yang berbeza dengan buku yang Ustazah paparkan ni, kamu kena bagi tahu sebab ini cetakan yang ada kesalahan. Ini cetakan yang ada kesalahan. Okey. Tengok di sini. Dalam buku ni betul. Wa huwa qalilun ka qaulihim ala ka qaulihim alaihi mi'atu bayda. Tengok. Bayda di sini. Alaihi mi'atun baydan. في الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما. Nampak di sini tidak ada pun alaihi mi'atun baydan. Mi'atun ni baydan ni dia menerangkan keadaan mi'ah ni. Tetapi di sini mi'ah datang dalam bentuk nakirah. Baik. Nakirah duduk di depan hal. Nampak? Patutnya nak bagi betul kena letak di belakang. Di depan tidak ada nafi, tidak ada nahi, tidak ada istifham, tak ada. Kemudian dia punya hal bukan bentuk jumlah yang ada waw tadi kita belajar. Tidak. Jadi tak memenuhi syarat pun. Kan? Kemudian mi'ah ni tak ada sifat, tak ada idhafah, tak ada. Tetapi ada dalam penggunaan orang Arab. Ada dalam penggunaan Arab. Jadi di sini kata benda yang sedikit atau biasa kita kata syaz lah. Sikit saja. Jadi kita nak buat ayat, kita nak berhukum, kita kena ikut yang syarat-syarat kita belajar. Kita tak boleh buat benda yang qalil ni. Okey, jadi kalau kita masuk soalan Pak Isa, kena tengok betul-betul lah. Ikut syarat-syarat. Okey, sama juga di sini. Mana dia? Ni. Wara'ahu rijalun qiyaman. Qiyaman. Ini dia tidak ada apa? Qaina sallallahu rijalun. Ni Rasulullah tak apalah dia makrifah kan. Tapi ni rijalun ni dia nakirah. Qiyaman hal dia. Jadi tak sepatutnya datang rijalun ni dalam keadaan nakirah. Kena katalah rijalun apa-apa belakang ni tak sifat ke? Kan? Tak sifat ke kat sini kan? Rijalun kurama ke kan? Okey. Jadi barulah boleh menjadi memenuhi syarat. Tetapi di sini tidak. Tapi penggunaan macam ini sikitlah. Benda ini semua jenis masmu' yang didengar dalam penggunaan Arab. Jadi kita tak boleh qiyas lah. Okay. Baik. Kemudian tajuk yang keempat ni tak masuk. Okay. Boleh tinggalkan. Okey. Yang kelima pun sama. Tak masuk. Ini pun tak masuk ke muqarrar kita. Okey. Mata tataqaddam ni pun tak masuk. Mata tataakhir lepas tu pun tak masuk. Jadi boleh buka ke depan lagi. Hadful hal pun tak masuk.
Hasfu hal pun saja. Okey. Hasfu amil pun tak masuk. Ini pun kita tak akan sentuh. Okey, kita akan masuk tajuk yang penting ialah aqsamul hal. Aqsamul hal. Okey. Tanqasimul hal bi'tibarat mukhtalifah ila muassisah wa muakkidah. Okey. Jadi hal ni kalau kita nak buat pembahagian dia terpecah mengikut kita panggil apa? Sudut-sudut yang berbeza. Kan bi'tibarat mukhtalifah. Okey. Jadi dia boleh terbahagi kepada hal muassisah dan hal muakkidah. Hal muassisah dan hal muakkidah. Okey. Dan boleh juga terpecah kepada hal maqsudah lidatiha wa hal muwatti'ah. Dan hal haqiqiyah dan juga hal sababiyah. Kemudian hal mufradah, jumlah, syibih jumlah. Itu berapa pecahan dah? Sudah ada 4 kat situ. Okey. Jadi sebenarnya dia kata kalau kita campur-campur semua ni, pecah ni ada berapa pecahan pula, ini ada berapa pecahan pula, ini pecahan, dia akan ada 9 semua. Kita tengok. Jadi hal muassisah muakkidah 2 dah. Okey, maqsudah zatiyah muwatti'ah dah campur 2 lagi jadi 4. Haqiqiyah sababiyah campur 2 lagi jadi 6. Kemudian mufradah, jumlah, syibih jumlah campur 3 jadi 9. Okey. Al-hal al-muassisah. Al-hal al-muakkidah. Okey, al-hal imma muassisah wa imma muakkidah. Okey, kita dah sejam dah ni. Kita pindah ke Telegram tak apa ke? Boleh Ustazah. Boleh okey, sebab kita nak jimatkan data lah. Okey, tak apa. Jadi kita berhenti kat sini dan kita pindah ke Telegram. Telegram ni alamak, susah lah pula dah. Macam mana Zul nak buat Telegram untuk 2 grup sekali ni? Macam mana cara dia? Bagi idea sikit. Macam ni lah. Okey, Ustazah pecah 2 boleh tak? Ustazah pecah 2 nah. Okey, sebab ini adalah tajuk terakhir. Ustazah setengah jam dengan kelas A dan setengah jam dengan kelas B, boleh? Boleh. Okey, jadi kita mula dengan kelas A dululah. Sekejap lagi dalam pukul 12.30 Ustazah lebih kurang lah. Get ready lah, jangan duk alik pula. Kalau habis awal Ustazah terus masuk kepada grup B. Boleh? Boleh. Okey. Jadi sekarang ni Ustazah stop dulu dan Ustazah akan masuk ke dalam Telegram grup A. Dalam setengah jam lebih kurang dan lepas tu Ustazah akan masuk ke Telegram grup B. Okey Okey, jadi kita berhenti di sini untuk kita sambung di Telegram. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Usaha semua ada buku lah ni sebab kat Telegram Ustazah tak boleh nak kongsi buku pula kan. Okey, kecuali kita buat channel. Channel boleh? Nanti saya tengok macam mana, boleh tak? Kalau boleh sebab guna komputer kok boleh Ustazah itu guna Telegram, guna tu tak boleh. Okey, kena pula ni. Sekejap. Okey, kita berhenti di sini dulu Baik, semua boleh beredar dulu Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.